Apa tindakan pertama untuk perbaiki akhlak? Guru yang terbaik adalah kawan. Itu kata Imam Ibnu Maskayun. Nama kitabnya Tahzibul Akhlak, menghaluskan akhlak. Jadi yang paling tahu itu adalah kawan. Nah, jadi saya mesti tanya ke kawan saya, apa yang kurang? Kawan orang yang dekat dengan kita. Ibu kita, dulu masa almarhumah mak masih ada, saya bawa pergi tazkirah. Lepas tazkirah saya tanya, macam mana tazkirah tadi mak? Aku dengar kau macam orang mengamuk. Tak boleh ke kau turunkan suara kau sikit? Oh, lepas tu saya turunkan sikit. Jamaah semua, mari kita bertakwa. Pergi tazkirah lagi masjid, saya tanya, macam mana tadi mak? Kau bercakap macam dikejar anjing. Cepat betul. Apa tak bercakap pelan macam orang bercerita? Macam mana tadi? Jadi orang yang bersama dengan kita. Selepas mak meninggal, isteri tanya, macam mana tadi? Mata menengok perempuan aja lah, macam tak ada lelaki. Itu maka dari tadi saya tengok lelaki. Jadi ada orang. Bukan berarti kita dah ustaz, kita dah profesor, kita lah yang segalanya tahu. Tak. Saya tak tahu kepiah saya ni apakah lurus atau miring. Mana tahu? Siapa bagi tahu? Ada orang bagi tahu. Dia tunjuk-tunjuk. Baru kita luruskan. Orang gelak aja tengok kepiah kita miring, dia gelak. Lagi kita ada yang bagi tahu. Cermin dia bagi tahu kita, tapi cermin tak jujur. Telinga kanan dia kata kiri. Maka bila kita selfie, sedang makan, komen orang, ustaz jangan makan pakai tangan kiri, haram tu. Ini pakai tangan kanan, kita guna mirror. Sebab apa? Sebab dia balikkan. Tak betul dengan yang ada di cermin. Yang paling jujur adalah kawan. Jadi kalau dapat isteri yang jujur, suami yang jujur, kawan yang jujur, orang tua yang jujur bagi tahu kelemahan kita. Orang hanya bagi tahu kelebihan. Kamu Masya Allah the best lah. Padahal dia sebenarnya nak jatuhkan kita. Pujian menjatuhkan kita. Tapi satu saat perlu juga orang bagi pujian untuk bagi semangat dia. Orang sakit di rumah sakit, kita mesti bangkitkan semangat. Kita tak boleh jujur. Macam mana kau tengok aku ni? Kalau macam ni tak sampai hari Jumaat nampaknya selesai ni. Bagilah dia semangat. Macam mana saya ni ustaz? Saya dah banyak tempat tengok orang sakit. Sakit macam kau ni tak ada apa-apa. Tapi kata doktor, saya dah doktor tu lebih dulu mati daripada kau. Bangkitkan semangat dia. Ada masanya. Maka kita tanya kawan. Kawan yang paling baik, kawan yang menunjukkan kekurangan kita, yang tidak mengangkat-angkat kita lebih dari tempat kita. Maka ini untuk memperbaiki akhlak kita. Lepas itu barulah kita perbaiki kekurangan kita. Bila kita sakit, kita boleh pergi hospital, kita tanya doktor, saya ini sakit apa doktor? Awak ni sakit ini, sakit ini. Tapi kalau akhlak tak ada. Sampai setakat ni saya belum tahu ada doktor yang boleh menunjukkan akhlak. Doktor kanser ada, doktor tulang ada, doktor kandungan ada. Tapi doktor tentang akhlak belum jumpa lagi. Siapa doktor kita? Sebab orang bila tak tahu dia sakit, pagi minum gula, siang minum gula, minum teh gula, minum kopi gula, minum susu gula. Tapi bila dia dah tahu dia sakit gula, dia haramkan. Dikasih teh haram. Sebab apa? Dia tahu dia dah sakit. Macam mana kita tahu bahawa kita ni tak berakhlak? Ada orang bagi tahu. Bila kita dah tahu, maka insya-Allah. Ustaz Somad, siapa yang bagi tahu Ustaz? Orang-orang yang dekat dengan saya. Saya tanya, apa yang perlu diperbaiki? Bila saya pergi pada ustaz, pada tuan guru, pada orang baik, saya tanya. Jamaah pun begitu juga. Kalau nak bagi tahu saya, janganlah depan orang ramai, nanti saya malu. Bagi tahulah manakala kita duduk berdua, anda bagi tahu. Ustaz Somad, ada hal yang nak saya bagi tahu ni tentang kekurangan ustaz. Boleh kita 4 mata? Jangan 4, 3 pun boleh. Kemudian supaya kita ni tak angkuh, tak sombong, supaya kita tidak merasa diri kita lebih dari orang lain, maka kita selalu ke tempat orang sakit, tengok orang mati. Saya bila ada dapat kabar ada orang meninggal, saya datang. Saya tengok, saya buka tutup muka, saya tengok, saya cium. Saya nak merasakan bagaimana sejuk orang mati. Sama lelaki lah, yang perempuan cium, mengamuk lelaki dia walaupun dah mati. Kita hantar jenazah sampai ke liang lahat. Saya guna mask, saya tutup muka, saya pakai
Pakai baju, orang tak tahu. Sebab bila orang tahu, saya tak fokus nak tengok orang meninggal. Semua salam, salam, salam. Lupa tujuan kita nak tengok orang mati. Tunggu sampai ke liang lahat, tengok ke dalam. Abdul Somad, hari ini kau mengantar mereka, esok hari engkau yang akan diantar. Hari ini kau sapu kepala orang, ini anak yatim, esok anak engkau akan disapu kepalanya, sebab kau akan mati, meninggal dunia. Isteri yang hari ini kita kata kau buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Bila kita mati, 4 bulan 10 hari saja dia tunggu. Lepas tu dia akan nikah dengan orang yang lebih handsome, lebih muda, lebih sekali. Tapi jangan sebab cakap saya ini balik nanti tak mesra lagi. Saya tujuan ni supaya nak ingatkan kita bahawa kita akan mati menghadap Allah. Dengan itu kita akan perbaiki akhlak kita. Setiap bulan mesti saya pergi ke rumah sakit. Tapi tak ada saudara mara kawan yang sakit. Tak apa, tanya. Bila security tanya, nak tengok siapa? Semua nak saya tengok. Siapa suruh? Ustaz Somad. Ini videonya. Kata security, aku pun dah lama kerja tapi tak ambil pelajaran. Sebab tiap hari dah tengok orang sakit, orang mati. Tapi sekarang tiap hari tengok, tak menyentuh hati. Jadi kita perlu tengok ini. Ada nasihat yang berbunyi, bersuara. Tapi ada nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara. Dia masuk ke dalam hati kita.